Assalamualaikum, Saudara Hormat. Anda bertemu dengan saya Dina Ashraf Salim dan ini adalah Ruang Bicara. Baiklah saudara, kalau kita saksikan belanjawan 2024 yang lalu merupakan salah satu belanjawan yang terbesar dalam negara dengan hampir 393.8 bilion ringgit diperuntukkan, dengan 90 bilion ringgit telah pun dikhususkan kepada bajet pembangunan. Dalam keadaan sama, ia bertujuan untuk memperkukuhkan ekonomi negara dan merapatkan jurang pendapatan khusus antara negeri-negeri. Pun begitu juga, kalau saya lihat kadar keadaan inflasi negara, ada sedikit peningkatan berlaku dengan kadar lebih kurang dalam 34%. Cabaran itu dilestarikan disebabkan daripada faktor luaran dan juga dalaman. Walau bagaimanapun, rata-rata penganalisis ekonomi melihat bahawasanya perkembangan ekonomi semasa dan juga keadaan ekonomi di Malaysia berkembang dengan cukup baik, yang telah pun dijangkakan sekitar 4 ke 5%, dan akhirnya ada dilakukan verifikasi untuk memodifikasikan kadar pertumbuhan ekonomi negara ke angka yang lebih tinggi, iaitu kepada kadar 5.1%. Dalam keadaan situasi ekonomi yang melanda negara ketika ini, strategi ekonomi diletakkan di bawah kerajaan Madani. Kita nak menilai adakah dasar-dasar ini mampu untuk mengurangkan tekanan kos sara hidup dan juga isu-isu berkaitan rakyat, dan kita nak melihat juga bagaimana ia akan memperkukuhkan daya saing negara dalam konteks kestabilan ekonomi negara apabila berdepan dengan ketidakstabilan global. Dan untuk itu kita nak menilai bagaimana prinsip tentang cerminan dasar ekonomi dan juga sosial sebagai tajuk perbincangan kita malam ini. Kita nak bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai yang merupakan Dekan Sekolah Siswazah Malaysia University of Science and Technology MAS. Assalamualaikum, selamat datang Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam ekonomi, kita nak bercakap bagaimana ekonomi ini secara tidak langsung akan membentuk keadilan sosial sejagat. Okey. Saya dah mulakan permulaan dalam perbincangan itu tadi, bahawasanya ekonomi negara dilihat berkembang dengan cukup baik walaupun keadaan ekonomi global tidak menentu disebabkan faktor geopolitik masih lagi tidak tenteram dan dasar embargo dilakukan oleh negara-negara tertentu. Ditambah pula dengan kedudukan daya tahan Malaysia yang berada pada tahap paling maksimum, difahamkan situasi ini. Jangan dicakap pula berkaitan tentang pelaburan-pelaburan yang disebut Perdana Menteri. Begitu banyak telah pun disebutkan dan ini melambangkan prestasi ekonomi yang cukup positif. Tetapi persoalan paling dasar yang harus untuk kita percaya adalah tentang realiti yang berlaku. Angka-angka tadi cukup baik, tetapi persoalannya, Profesor, adakah kenikmatan itu dirasai oleh makcik di kampung, anak muda yang baru habis belajar nak menduduki ataupun masuk ke dalam pekerjaan, dan juga barangkali seorang individu yang baru saja berkahwin, dapat tak mereka merasai nikmat-nikmat daripada pertumbuhan ekonomi ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul, sebenarnya Malaysia telah tumbuh dengan cemerlang sejak lebih 60 tahun. Sejak sebelum merdeka lagi, kita punya keluaran dalam negara kasar tumbuh daripada 5 bilion di tahun 50-an, hari ini 1.5 trilion. Mana 30 kali ganda. Okey. Tapi maknanya pertumbuhan ini pesat dan dia dipacu oleh banyaknya pelaburan asing. Betul. Dan dia menyebabkan sebenarnya ekonomi ini cacat dari segi strukturnya. Kerana ada lebih 10,000 syarikat besar yang sebenarnya menguasai lebih 65% ekonomi negara. Okay. Dan ada lagi 1.3 juta peniaga makro, kecil dan sederhana yang hanya menguasai 30% ekonomi. Dan yang periknya, lebih daripada 70% pekerja adalah bekerja dengan syarikat ataupun perniagaan mikro, kecil dan sederhana. Jadi perniagaan mikro, kecil dan sederhana ini sebenarnya terhimpit oleh 10,000 peniaga besar ini. Dan kerana itu hari ini kalau kita tanya orang di jalanan, adakah dia melihat ekonomi ini baik, dia akan kata dengarnya baik. Mana kadar pertukaran dah lebih baik, bagus, pasaran saham pun meningkat dan sebagainya. Tapi mereka tidak merasa. Mereka merasa seolah-olah mereka adalah penonton di pinggir jalan. Begitu juga peniaga. Peniaga juga merasa mereka tidak mengalami kenaikan jualan, tidak mengalami kenaikan keuntungan.
Dan kerana itu mereka tidak mampu nak bayar pekerjanya lebih, setengahnya terpaksa memberhentikan pekerja. Bila ada ura-ura nak meningkatkan gaji minima, mereka berfikir adakah patut mereka meneruskan perniagaan atau tidak. Jadi bila kita timbang semua ni, seolah-olah maknanya ekonomi kita ni jauh di bawah. Tapi sebenarnya kita sangat cemerlang dalam ekonomi. Dalam masa 45 tahun kita tumbuh secara purata lebih daripada 700 tahun. Itulah realitinya. Persoalannya, apa yang kita boleh buat untuk memastikan nikmat itu sampai ke peringkat pengguna? Betul. Okey. Untuk kita menilai perkara ini, kita nak gerak lebih ke dalam lagi, pasien soal pendapatan. Saya nak menilai dulu pendapatan dari konteks antara wilayah bandar dan juga luar bandar. Sekarang ini dengan strategi yang dilakukan buat semasa, kita masih lagi melihat bahawasanya jurang perbezaan antara bandar dan luar bandar itu masih lagi meningkat dengan ketara. Tidak dirapatkan dengan begitu signifikan. Kalau nak bercakap tentang perihal ini, lihat juga tentang bagaimana kadar kemiskinan juga masih lagi kita dalam keadaan yang boleh kita risaukan kerana angka itu masih lagi tidak sejajar dengan peningkatan jurang itu berlaku. Dalam konteks ini, khususnya apabila pentadbiran kerajaan baru untuk membentuk keadilan ekonomi yang sama rata, adakah ia digerakkan dengan begitu signifikan kepada negeri-negeri supaya pendapatan itu dilihat lebih ketara, seimbang antara bandar dengan luar bandar, wilayah-wilayah negeri-negeri itu juga berada dalam keadaan komposisi yang seimbang? Adakah itu berlaku? Okey. Kita mula dengan kemiskinan dulu. Kalau kita tengok kemiskinan pada tahun 60-an, kita tengok negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Perlis mempunyai kadar kemiskinan lebih 70%. Sabah dan Sarawak lebih kurang 60%. Tapi negeri-negeri lain dalam lingkungan 40 hingga 50%, kecuali Selangor 20%. Ini tahun 60-an. Hari ini, kalau kita tengok kadar kemiskinan relatif, kebanyakan negeri sudah mencapai tahap dalam belasan, 10 atau 12% kadar kemiskinan relatif. Semua negeri, termasuk Sabah Sarawak. Kecuali Selangor mungkin rendah sedikit kerana dia memang pada tahun 60-an pun dia hanya 20% miskin misalnya. Okey, jadi maknanya kalau kita tengok secara umum, semua negeri di Malaysia mengalami perubahan yang besar dalam pengurangan kemiskinan, dan ini satu pencapaian cemerlang. Tapi kemudian kalau kita tengok pendapatan purata, pendapatan medium lah, kita tengok pendapatan purata di Kelantan misalnya, dan di Perlis, Kedah adalah hampir separuh daripada pendapatan di Selangor, di Pulau Pinang, yang menunjukkan bahawa jurangnya besar. Di Sabah dan Sarawak juga mana agak jauh tertinggal. Betul. Dan kerana itu kalau dan kita rasionalisikan mengapa ini berlaku. Mengapa ini berlaku ialah kerana aktiviti ekonomi di setiap negeri itu berbeza-beza. Betul. Dan juga peniaga-peniaga berbeza-beza. Kebanyakan peniaga di Perlis, di Kedah, di Kelantan adalah peniaga kecil. Sementara di Selangor, di wilayah di Penang, Melaka merupakan peniaga besar. Kepada peniaga besar, memanglah perniagaannya besar, saiznya besar, pekerjanya pun mendapat gaji yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada negeri-negeri yang lain. Ini menunjukkan lagi satu struktur yang cacat, yang memerlukan perhatian yang segera. Okey, soal gaji dan juga pendapatan tadi, saya nak menarik perhatian kerana saya ingat kembali ketika Perbentangan Belanjawan Kerajaan Madani awal dahulu, ada disebut secara jelas menoktahkan kemiskinan tegar. Hampir setahun lebih daripada apa yang telah pun dinyatakan itu, saya bertanya kepada seorang pakar ekonomi dalam perihal ini, adakah kita sudah pun mencapai misi itu? Kemiskinan tegar dinoktahkan. Saya sebut tadi kemiskinan relatif. Betul. Kita masih ada 12%, lebih kurang lah. Kemiskinan tegar sudah dihapuskan di setengah-setengah negeri. Tapi masih ada negeri-negeri yang mempunyai kadar kemiskinan tegar sehingga 5%. Dan saya rasa mungkin terlalu
ambitious untuk kita kata kita boleh menghapuskan kemiskinan tegar dalam 1-2 tahun. Dia memerlukan 1 dekad dan dia memerlukan satu bentuk perubahan struktur dalam ekonomi. Menariknya antara strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara ini adalah sebagaimana IPR di bawah Kementerian Ekonomi yang sekarang ini banyak ditunjukkan bagaimana hasil daripada IPR itu dilakukan dan akhirnya boleh mengubah hidup rakyat. Strategi begini, adakah ini sesuai dilakukan dari konteks jangka masa panjang ataupun perlu ada lagi kaedah-kaedah lain yang menilai tentang root cause issue? Kalau kita tengok tadi root cause isunya, sebenarnya kita mudah mengatakan bahawa root cause isunya ialah perbezaan struktur di antara peniaga mikro, kecil dan sederhana dengan peniaga besar. Kerana jurangnya sangat besar. Kalau kita boleh memperbaiki ini dengan meningkatkan produktiviti, prestasi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana, secara terus dia akan mengheret bersama pekerja-pekerja dan lingkungan persekitaran untuk meningkatkan pendapatan mereka juga. Jadi ini kita bercakap tentang lebih daripada 12 juta pekerja dan lebih daripada 1 juta perniagaan. Bagaimana kita nak cuba melonjak mereka, menolak mereka untuk meningkatkan produktiviti, untuk meningkatkan pendapatan mereka. Untuk membantu golongan masyarakat meningkatkan pendapatan, harus ada aktiviti ekonomi yang rancak di satu kawasan tempat. Kita tidak boleh mengharapkan individu itu jugalah pergi bergerak ke satu tempat untuk mereka mendapatkan aktiviti ekonomi. Sebagai contoh, kita tidak boleh berharap mereka sahaja berhijrah ke Kuala Lumpur untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Harus ada aktiviti ekonomi dilakukan di tempat mereka. Dahulu antara strategi yang dilakukan adalah mewujudkan wilayah koridor ekonomi. Sekarang ini saya nak bercakap tentang perkara ini, soal pembentukan ekonomi baharu di setiap wilayah, sama ada timur, selatan, barat dan juga tengah. Bagaimana kewujudan sektor ekonomi bagi setiap wilayah ini? Adakah sedang rancak dilakukan ataupun ada lagi jurang-jurang perkara yang harus untuk diteliti untuk mencari sektor-sektor baharu yang akhirnya mewujudkan ekonomi hiliran? Kita sudah nampak perubahan. Contoh yang paling menonjol ialah Pahang dan Terengganu telah meningkatkan pendapatan purata dan meningkatkan dan menurunkan kadar kemiskinan dengan banyak. Dan ini menunjukkan kejayaan dasar koridor tadi. Tapi di Kedah misalnya, kerana negeri Kedah negeri yang luas, jadi teknologi telah sampai, pelaburan yang besar telah datang, dan Kedah merupakan jelapang padi yang besar. Jelapang padi itu telah mengheret ekonomi ke bawah. Kerana apa? Purata pendapatan petani di bendang padi hanyalah RM800 sebulan. Kadar kemiskinan ialah 1,500. Jadi mereka jauh di bawah. Sedangkan kalau pekerja kilang di Kedah misalnya, ada kilang di teknologi semua, pendapatan mereka lebih daripada 2,500 misalnya. Jadi ini yang mewujudkan gap. Kemudian ada lagi nelayan. Nelayan mendapat pendapatan purata lebih kurang 1,200 saja sebab mereka adalah nelayan tradisional. Mereka tidak menggunakan teknologi untuk menangkap ikan misalnya. Kalau kita boleh baik ini, dua perkara misalnya, menanam padi. Di negara jiran kita, mereka menanam padi dan mereka mendapat hasil 15 tan 1 hektar. Kita mendapat 5 tan 1 hektar. 3 kali ganda kita boleh tingkatkan kalau kita menggunakan teknologi asas. Bukan, kita tidak perlu guna teknologi yang canggih. Kita nak perlu teknologi asas, misalnya mengawal air, mengawal bajet dan sebagainya, dan kita boleh meningkatkan pendapatan. Saya rasa tidak baik sekiranya kalau saya tidak membawa perbincangan ini untuk kita menilai situasi di Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana aktiviti ekonomi itu bercambah dan memberikan harapan kepada penduduk di Sabah dan Sarawak. Kita nak bercerita tentang perkara itu selepas ini. Semuanya dalam Ruang Bicara. Kita
Kita masih lagi bercakap berkaitan tentang cerminan dasar ekonomi dan juga sosial. Saya berikan ruang kepada anda untuk bertanyakan sebarang persoalan. Saya pasti Profesor Barjoya akan menjawab persoalan itu dengan menghubungi kami di talian 0326979768. Terus tanyakan persoalan anda. Saya berikan ruang itu kepada anda. Apatah lagi kita sekarang nak bergerak ke Belanjawan 2025 pada hari Jumaat ini. Saya beralih dahulu berkaitan tentang keadaan di Sabah dan Sarawak. Menariknya, Sabah dan Sarawak merupakan salah satu dua negeri utama yang telah pun diberikan peruntukan khas di bawah RMK yang ke-12 yang lalu dan kemudian dilanjutkan sehingga ke RMK ke-13, antaranya pembentukan lebuh raya Pen Borneo. Sarawak cemerlang, kita berikan ke cemerlang A kerana dilakukan mengikut jadual ditetapkan, cuma Sabah ada sedikit kelewatan di situ. Tetapi bukan itu yang saya nak bertanyakan. Saya nak bertanya tentang ekonomi hiliran yang dibentuk dan juga ekonomi baru yang dibentuk di Sabah dan juga Sarawak ini. Perlu diingat, Indonesia sedang bergerak maju dan bergerak terhadapan membangunkan wilayah ibu kota baru mereka berdekatan dengan Sabah dan juga Sarawak. Harus ada peluang yang digarap dengan cepat oleh mana-mana, sama ada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri, untuk membentuk ekonomi baru bagi kedua-dua negeri ini. Setakat hari ini, bagaimana Prof melihat prestasi yang diambil oleh kerajaan negeri dan juga program persekutuan memastikan wujud ekonomi baru di kedua-dua negeri ini, khususnya di kawasan pembentukan Pen Borneo ini? Okay, terima kasih Cik Dini. Sebenarnya ekonomi Sabah dan Sarawak ni lebih mudah untuk diurus sebab penduduknya lebih sedikit, lebih kecil daripada di Malaysia Barat, dan mereka mempunyai sumber asli yang kaya. Dia ada hutannya, dia ada minyaknya, gasnya, dan ada lagi mineral yang banyak. Jadi apa yang telah dilakukan oleh negeri Sarawak sangat cemerlang. Dan Sarawak telah berupaya capitalize semua keupayaan ni. Contohnya dia pergi sampai ke carbon credit. Betul. Menjual keupayaan untuk menyedut carbon dioxide daripada hutan-hutan mereka. Dan mereka ada 5.8 juta hektar hutan, dan ia boleh mendatangkan lebih daripada 6 bilion US dollar pendapatan tahunan sebenarnya. Jadi satu masa nanti saya melihat sebenarnya Sarawak tidak perlu bergantung kepada Malaysia untuk mendapat pendapatan. Mereka boleh mencari pendapatan begitu aktif sendiri. Ya, betul. Dan di Sarawak pembangunan dari segi pembangunan modal insannya juga sangat baik. Kalau kita tengok di banyak universiti Malaysia pun banyak pensyarah-pensyarah datang dari Sarawak. Di universiti pun pelajar-pelajar universiti banyak datang dari Sarawak. Kerana mereka ada determination untuk belajar untuk cemerlang. Jadi saya melihat potensi itu yang saya rasa luar biasa. Sabah agak terkebelakang sikit daripada Sarawak, tetapi tidaklah jauh banyak, dan mereka mempunyai juga keistimewaan kerana mereka ada banyak tarikan pelancongan, banyak juga sumber-sumber asli, dan sekarang ni kedua-dua Sabah dan Sarawak akan berdekatan dengan pusat pemerintahan Indonesia. Dan ini yang akan menjadi satu pemangkin paling besar pertumbuhan di Sabah dan Sarawak. Jadi apabila lebuh raya itu siap, kita akan melihat sebenarnya Sabah dan Sarawak akan mengatasi beberapa negeri di Malaysia, di Malaysia Barat. Okey, untuk itu saya nak tanya pendapat daripada Prof sendiri. Adakah baik sekiranya dalam belanjawan nanti 2025 lebih belanjawan itu diberikan kepada penumpuan pembangunan Sabah dan Sarawak, khususnya untuk memangkin sektor baru itu, kerana memandangkan di sebelah Indonesia itu juga sedang dilakukan. Wajar tidak dilakukan perkara itu? Pasti, dan itu sepatutnya menjadi satu strategi, kerana dalam kita sekarang ini di dalam proses pelonjakan ekonomi kita sedang melonjak menuju puncak. Ini berasas pada pusingan semula jadi ekonomi, dan kalau kita macam kita tengah naik bukit ni dan ada lonjakan pemangkin yang menolak, dia akan mencepatkan lagi. Dan di Sabah dan Sarawak kita kata bahan mentahnya sudah ada, dia hanya memerlukan satu pemangkin untuk melonjakkannya. Dan ini sepatutnya menjadi asas
kepada perlonjakan ekonomi Malaysia untuk tahun 25 dan tahun 26 ini. Okey, satu perkara menarik yang saya boleh sentuh berkaitan dengan Sarawak adalah dasar keterbukaan untuk membawa pelaburan bersifat teknologi, sains dan teknologi. Itu digebling begitu aktif sekali oleh Ketua Menteri Sarawak. Strategi yang digunakan oleh Sarawak ini, bagaimana harus untuk dipelajari oleh negeri-negeri lain mengaplikasikan kemajuan sains dan teknologi dalam pembentukan pelaburan itu. Kerana tahun ini juga kalau saya lihat bahawasanya Kerajaan Persekutuan juga banyak menyentuh berkaitan tentang pelaburan dalam konteks sains dan teknologi. Betul. Saya kagum bagaimana mereka berani memulakan projek hidrogen. Sekarang ni sesuatu yang tidak terfikir. Ya. Sekarang semua bas di Sarawak menggunakan hidrogen dan mereka akan pergi kepada aspek lain di Singapura. Dia gunakan hidrogen untuk bahan bakar ke dalam kapal. Okay. Dan pasti di Jepun hidrogen sudah digunakan dalam kenderaan biasa, kereta. Cuma masih ada lagi masalah bagaimana nak mewujudkan hidrogen pada kadar yang compatible ataupun kompetitif. Ini kerajaan Sarawak berani melabur, walaupun sebenarnya keadaan masa depan masih menjadi tanda tanya, tapi mereka berani melabur. Dan ini satu yang sangat dibanggakan. Saya kagum dengan Premier Sarawak ni. Satu hari saya jumpa dia kata, kami dah beli kapal terbang. Untuk apa ya? Dia kata sebab kita nak hantar keratangan dan makanan-makanan yang kita keluarkan ke San Francisco. Okey. Sebulan sekali kata misalnya, pun cukuplah kata, dah menguntungkan untuk projek itu. Saya tak terfikir pun bagaimana ini boleh dilakukan oleh sebuah negeri. Dan kenapa kita tak buat sebagai sebuah negara misalnya. Jadi Sabah ni sebenarnya kalau ramai pelancong-pelancong yang lebih kenal Sabah daripada Kuala Lumpur mungkin. Sebab mana mereka datang ke timur untuk bercuti dan mereka nak melihat pantai yang cantik, nak melihat hutan yang cantik. Misalnya kita ada orang hutan yang sangat terkenal, mana sebelum ni mereka kena pergi Afrika nak cari orang hutan dan risikonya lebih tinggi di Afrika. Di Malaysia selamat, di Sabah mana memang keadaannya baik. Jadi ini perlu ditonjolkan lagi dan di Malaysia hari ini sektor perkhidmatan menyumbang lebih 84% daripada KDNK. Dan daripada sektor perkhidmatan itu, pelancongan adalah sektor yang paling penting. Dan ini perlu dilonjakkan. Kalau tidak, kita sudah ada sektor perkhidmatan yang begitu, asas itu sudah kuat. Dan kita hanya perlu melonjakkan daripada mengubah arah misalnya. Okey, ini harus dilihat daripada kehadapan, khususnya dalam belanjawan nanti untuk dimuatkan. Dalam konteks yang lain juga, saya ambilkan soal gaji tadi. Ini adalah tentang kebimbangan ataupun bukan kebimbangan, satu perkara yang harus untuk dilihat juga, kerana anak muda secara khususnya seringkali berkata tentang pendapatan gaji yang setara dengan kelayakan akademik masing-masing. Kalau kita lihat datanya sekarang ini, benar kita masih lagi ada peningkatan dalam konteks penurunan dalam konteks pengangguran, tetapi dalam konteks kerja yang setara itu, kita masih lagi agak ketinggalan tentang perkara ini. Bagaimana ini harus untuk kita santuni, Profesor? Walaupun kita sekarang ini sedang berfokus untuk mewujudkan TVET sebagai alternatifnya, tetapi perkara itu baru dilakukan dan mengambil masa untuk bergerak ke arah itu, kerana ia harus dipacu juga dengan industri untuk dikaitkan bersama. Tetapi situasi sekarang ini sudah ada ketersediaan itu, kelompongan itu, kaedah baru untuk kita cari. Laporan Bank Dunia yang terbaru mengatakan bahawa lebih 24% daripada graduan sekarang ini melakukan pekerjaan yang jauh lebih rendah daripada kelayakannya. Dan kemudian ini diramalkan akan berterusan dan semakin serius kalau tidak ditangani dengan baik. Dan apa masalahnya? Masalahnya bukan saja kelayakan mereka itu tidak sesuai kerana apa yang mereka belajar tidak dapat digunakan, tetapi kerana tidak ada peluang pekerjaan yang sesuai dengan mereka.
Dan dalam setengah bidang di Malaysia, bidang profesional, tangga gajinya telah turun begitu rendah. Misalnya geologis satu bidang yang susah, Betul. tapi gajinya paling rendah, lebih rendah daripada misalnya seorang jururawat. Okey. Gajinya. Begitu juga setengah-setengah kejuruteraan ya. Dan kita perlu melihat bahawa banyak kekelemahan di dalam cuba match di antara apa yang dibelajar di universiti dengan apa peluang pekerjaan yang ada. Dan ini memerlukan satu usaha untuk merombak mungkin semula kurikulum perniagaan. Kita hari ini terlampau compartmentalize education, sehingga kita mempunyai jurusan-jurusan yang sangat terperinci yang tidak diperlukan di pasaran. Kalau kita lihat misalnya kita bawa hari ini banyak anak-anak muda kita selepas SPM, mereka tidak minat lagi untuk belajar, melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi, kerana mereka melihat abang-abang mereka belajar susah-susah, mana semasa sekolah dulu cemerlang, tapi akhirnya menjadi gig economics player yang tidak menjamin masa depan. Dan ini memerlukan perhatian yang serius, kerana kalau tidak ditangani, kita akan lihat hari ini hanya 30% daripada lepasan sekolah yang masuk ke universiti. Universiti menyediakan lebih 300,000 tempat. Universiti awam tahun ini hanya mengambil 120,000 orang misalnya. Itu pun terpaksa dikongsi dengan universiti swasta. Jadi kemana perginya pelajar? Bagaimana masa depan mereka? Kita perlu menangani, dan dia mungkin memerlukan satu kaedah pembelajaran dan yang berbeza, yang tidak konvensional, tidak memerlukan mereka duduk di institusi pengajian tinggi 3 tahun lagi untuk mendapat ijazah. Saya tertarik sekarang ini kerana VT tunjuk berkaitan tentang kesihatan. Faktor kesihatan ini saya bertanya kepada Profesor. Profesor, kesihatan sebahagian daripada ekonomi yang memerlukan keadilan sosial juga. Saya bercakap soal bagaimana realiti dalam sektor kesihatan sekarang ini. Kalau saya lihat tahun ini saja berlaku lonjakan inflasi 12%, kadar kenaikan kos perubatan dan juga harga-harga berkaitan tentang sektor kesihatan. Ini menunjukkan tentang akhirnya nanti kerajaan juga akan menanggung satu beban cukup besar, kerana setiap tahun itu juga antara sektor yang mendapat perbelanjaan paling tinggi. Kita harus meninjau tentang pengawalan kepada harga barangan dan juga ubatan ini secara khusus. Bagaimana kerajaan harus mencari kaedah juga strategi bagi memastikan supaya peningkatan ataupun kadar peningkatan kos perubatan itu tidak terlalu tinggi dan masih boleh dikawal. Hari ini kita mempunyai hospital awam yang sangat cemerlang di Malaysia. Kalau bandingkan dengan hospital swasta, ada compatible. Misalnya saya kalau pergi jumpa doktor, saya pergi ke HUKM. Sebab apa? Perkhidmatan di HUKM adalah setengahnya lebih baik daripada hospital swasta. Kenapa saya nak bayar lebih di hospital swasta? Saya pun bekas UKM, jadi HUKM memang bagus lah. Cuma masalahnya ialah kerana hospital ini kekurangan doktor. Misalnya kita mempunyai banyak anak-anak muda yang berminat sebelum ni untuk menjadi doktor, tapi kebelakangan ini kita lihat misalnya doktor yang keluar dan terpaksa bekerja 2 tahun housemanship, lepas 2 tahun hanya diikat dengan kontrak sementara. Mereka tidak diberi kerja yang tetap, yang berpencen dan sebagainya. Ini tidak memberikan motivasi mereka untuk kekal. Jadi setelah habis kontrak, mereka keluar dan bekerja di hospital swasta, menyebabkan pertandingan yang sengit antara hospital swasta dengan hospital awam. Dan kita tengok di masa akan datang, kita akan ada banyak bangunan hospital yang cantik-cantik, kerana kita ada hospital yang cantik, alatan yang baik, tapi kita akan kekurangan pakar
untuk mengoperasikannya. Itu yang akan menjadi masalah. Dan kerana itu kemudiannya selepas itu perkhidmatan perubatan akan menjadi mahal. Dan ini belum lagi mengambil kira ubat-ubatan. Ubat-ubatan ni kita pernah cuba mengatasinya. Kita ada Pharma Niaga. Betul. Dan ini mengeluarkan beberapa jenis ubatan yang boleh dibuat secara tempatan, maknanya tetapi ada masalah. Ada masalah kerana kita mungkin membuat kesilapan semasa COVID, maknanya keputusan yang tidak baik menyebabkan hospital ini syarikat Pharma Niaga mengalami masalah misalnya. Jadi kita perlu lebih berhati-hati di masa akan datang dan mungkin perlu mempunyai teknologi dan kemudahan untuk membuat ubat-ubat di firma tempatan yang khusus yang hari ini terpaksa diimport pada harga yang mahal misalnya. Okey, baik. Bercakap soal isu keadilan ekonomi dalam konteks sosial, tidak boleh kita tinggalkan belakang soal isu kediaman dan tempat tinggal. Asas bagi kehidupan seorang manusia. Dan kita nak bicara tentang perkara ini semuanya dalam Ruang Bicara. Insurans dah pun tak berapa guna. Okey, baik. Kita sebelum berehat ini, kita bercakap sikit tadi berkaitan tentang isu kesihatan. Menarik perhatian saya, mungkin saya nak bercakap tentang perkara ini jugalah. Kerana kita menyentuh soal isu kesihatan tadi, dengan peningkatan harga sektor kesihatan dunia memberikan menjejaskan juga harga di negara kita ini secara tidak langsung kerana ianya dikawal harga pasaran itu di peringkat global. Nak bercakap soal bagaimana strategi sektor kesihatan. Sebelum ini, kebanyakannya golongan B40 yang khususnya lah banyak memberikan fokus kepada penggunaan insurans dan juga takaful. Tetapi selepas ada wujud klausul tertentu di dalam akta telah pun menyebabkan mereka ini sedikit reluctant kerana harga pasar itu semakin meningkat dan ada yang membuat keputusan untuk melepaskan penggunaan insurans dan takaful ini. Kelompok yang sepatutnya tadi beralih kepada sektor swasta, hospital swasta, barangkali akan beralih kepada hospital kerajaan. Secara tidak langsung meningkatkan kadar penggunaan sektor kerajaan dan meningkatkan kadar tanggungan kerajaan secara tidak langsung. Bagaimana perkara ini akhirnya akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam konteks pengagihan ekonomi itu? Sebenarnya takaful perubatan ini ada bagusnya. Mana kalau kita mengalami sakit yang serius, duduk di hospital, kita mendapat pampasan yang banyak. Tapi dia tidak meliputi misalnya bayaran perkhidmatan berjumpa doktor yang tidak melibatkan ward. Betul. Jadi kalau kita pergi jumpa doktor untuk consultation, sakit luar, bil dia kadang-kadang sampai 400-500 dan kita tak boleh claim insurans. Betul. Sedangkan kita bayar mana takaful tiap bulan 500-600. Jadi kadang-kadang kita fikir seolah-olah mereka merasa tertipu. Maknanya mereka bayar mahal-mahal tapi mereka terpaksa bayar bil hospital. Dan untuk mengatasi itu mereka terpaksa pergi hospital awam untuk membuat consultation. Kemudian bila sakit baru pergi hospital swasta. Dan ini saya rasa tidak betul. Maknanya kita perlu baiki. Ada sesuatu yang tidak kena dengan syarikat takaful atau syarikat insurans yang menyebabkan polisi insurans ini tidak dapat meliputi keperluan mereka secara menyeluruh. Okey, ini apa yang sedang berlaku. Dalam masa sama juga tadi kita berkaitan tentang keperluan kehidupan dan tentang kediaman. Sektor perumahan harus untuk dilihat lebih mendalam lagi. Di bawah kerajaan Malaysia khususnya, banyak sebenarnya inisiatif baru telah dilakukan untuk membantu golongan muda dan juga mereka yang mahu beli rumah pertama untuk mendapatkan insentif-insentif tertentu. Walau bagaimanapun, melihatkan kepada sektor perumahan dalam konteks harga barangan, pembinaan, simen yang juga berlaku peningkatan yang tidak boleh dilarikan, ini akan secara tidak langsung mempengaruhi kepada harga rumah. Dalam perihal ini, tidak boleh tidak kerajaan harus masuk campur, memberikan inisiatif dan juga menerajui perkara yang harus untuk diselesaikan. Bagaimana Prof melihat tentang keperluan dasar-dasar baharu untuk memastikan pemilikan kediaman itu dirasai pada harga yang berpatutan dan tidak dikontrol, dikawal oleh pihak-pihak tertentu dalam penentuan harga sesebuah kediaman?
sebagai sebuah negara yang sedang membangun rancak, satu budaya yang diamalkan oleh penduduknya ialah mereka akan cuba sedaya upaya memiliki rumah, kerana rumah dianggap sebagai satu pelaburan yang berdaya maju dan rumah menjadi sarang asas. Setiap orang mesti ada sarang, dia kata. Betul. Kalau kita bandingkan dengan negara maju di Germany, saya pernah buat kajian di Germany dengan student saya. Di Germany, saya nak cuba perkenalkan kaedah musyarakah mutanakisah, mana pelaburan menurun menggunakan kaedah Islam kepada orang Jerman. Dan masalahnya orang Jerman tidak berminat untuk memiliki rumah. Okey. Hampir 70% daripada mereka menyewa rumah, sama ada rumah council ataupun rumah trust. Jadi saya memikirkan kenapa mereka tidak berminat untuk memiliki rumah, dan alasannya ialah kerana dia kata rumah ini satu liability, bebanan. Okey. Mereka kena fikirkan insurans, maintenance dan berpuluh-puluh tahun. Ya. Okey, dalam jangka panjang kita mungkin perlu melihat perspektif itu, sebab dalam Islam pun kita kata semua harta dalam dunia ini adalah milik Allah. Kita hanya pemegang amanah. Jadi mungkin tidak sangat penting untuk kita memiliki rumah. Okey. Asalkan kita mempunyai tempat untuk berteduh. Betul. Okey, konsep itu harus dilihat dalam perspektif berbeza. Itu dalam jangka panjang. Tapi dalam jangka pendek kita perlu layan. Kerana orang memerlukan rumah, kita perlu wujudkan rumah. Cuma masalah hari ini kita kata rumah mampu milik. Tapi rumah mampu milik itu harganya tidak mampu. Mana 500,000 pun masih lagi rumah mampu milik. Kepada saya, kalau rumah mampu milik itu sepatutnya harganya kurang daripada 200,000 misalnya. Kalau boleh 100,000 lah. Jadi mungkin kita perlu melihat semula, adakah kita menggunakan teknologi yang salah untuk membina rumah, ataupun adakah kita mempunyai industri perumahan yang tidak baik, tidak betul, kerana industri perumahan di Malaysia ini sudah menjadi satu industri yang dispekulasikan sehingga rumah harganya meningkat mendadak, dan kita tengok mana harga rumah hari ini berbanding dengan gaji pekerja sangat jauh kalau berbanding dengan harga rumah dengan gaji pekerja 30 atau 40 tahun lepas. Okey. Prof, realitinya pasal rumah ini memang ada rumah yang lebih murah dan mungkin barangkali mampu dimiliki. Tapi isu adalah tentang lokaliti kawasan kediaman yang dibangunkan itu. Betul. Seringkali jauh daripada kawasan tumpuan orang ramai, yang mana jauh daripada keperluan asas, jauh daripada tempat bekerja. Itu adalah pilihannya. Tapi kalau nak murah kena jauh lah. Dalam konteks ini, saya nak bertanya juga, dalam konteks membangunkan sebuah kediaman, daripada aspek ekonominya, kewujudan infrastruktur dahulu ataupun sebenarnya kewujudan kawasan kediaman dahulu? Itulah mana sepatutnya dia kawasan perumahan itu diwujud secara semula jadi, dan kemudian infrastruktur dibina untuk menyambungkan mereka. Tapi apa yang berlaku di Malaysia, pemaju-pemaju akan memilih membuat rumah di kawasan yang hampir dengan MRT, LRT dan sebagainya, kerana itulah pilihan pengguna-pengguna. Dan harganya melambung. Harganya akan melambung, jauh melambung berbanding dengan yang jauh daripada MRT. Dan kita mana mempunyai wawasan bahawa kita kata kalau boleh ibu kota kita bebas daripada kenderaan persendirian. Betul. Kalau ini nak dicapai, kita perlu ada usaha untuk menyambung daripada rumah ke MRT sekurang-kurangnya. Dan kalau ada perkhidmatan begitu, dan orang tidaklah terlampau nak duduk berhampiran dengan MRT. Okey. Saya nak fokuskan yang ni juga, mana kerana sebenarnya konsep rumah ini adalah dikaitkan dengan hartanah. Dan hartanah ini mana hari ini harganya melambung kerana kita sebenarnya bertanding dengan warga asing yang juga berminat untuk duduk di Malaysia. Kerana Malaysia adalah persekitaran yang sangat murni untuk
pesara-pesara dan harganya murah. Tapi masalahnya kepada orang tempatan ini menjadi satu beban. Tapi final note kita kata kita orang Melayu ada 5 juta hektar tanah reserve Melayu. Okey. Dan tanah reserve Melayu ni banyak yang belum dibangunkan. Dan kita hanya ada kira-kira 20 juta orang Melayu. Kalau kita bagikan 5 juta dengan 20 juta, seorang sebenarnya boleh dapat 0.5 ekar. Dan kalau kita majukan ini secara kelompok, saya rasa sebenarnya orang Melayu tidak ada masalah langsung dengan perumahan. Okey, kita nak bergerak pula kepada satu aspek lagi dalam kehidupan yang bersifat ekonomi sosial adalah berkaitan tentang pembahagian keperluan kecukupan bekalan makanan. Dahulu kita pernah ada krisis ini apabila berlaku pandemik. Tidak mengapa, itu telah berlalu, tapi harus ada jalan penyelesaiannya dan antara kaedah dilakukan melalui dasar ekonomi makanan negara. Dan itu harus kita nak lihat bagaimana perkembangan itu dimuatkan dalam belanjawan nanti. Menarik perhatian saya tentang dasar ekonomi makanan ini. Kerana ia melibatkan tentang pembentukan makanan kecukupan bekalan dan ia akan terkait juga tentang tanah. Dua isu yang harus untuk dilihat. Bercakap soal tanah, tidak lari tidak bukan, kerajaan negeri harus memainkan peranan. Sekarang ini saya nak bertanya berkaitan tentang ketersediaan dan juga hubungan yang terjalin untuk merancangkan industri ego makanan negara dan kecukupan bekalan antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Adakah kedua-dua kerajaan ini mengambil pendirian yang serupa untuk memajukan sektor di peringkat negeri untuk menghasilkan bekalan makanan yang mencukupi? Ya, kerajaan memperuntukkan 400 juta untuk melonjakkan sektor atau strategi keselamatan makanan. Betul. Tapi 400 juta ni kita tak tahu macam mana kerajaan nak agihkan. Kerana di Malaysia ni kita kalau nak melihat keselamatan makanan, kita melihat padi. Betul. Kita sudah dapat menjana 62% keperluan kita. Kita masih lagi perlu 38%. Dan kita ada 2 bendang padi yang besar, maknanya Kedah dan Mada. Mada dan di Kelantan, Terengganu. Tapi masalah dia tidak menjana apa yang kita kehendaki kerana yield dia kurang. Mana tadi kita kata 5 tan saja satu hektar. Kemudian kita perlu sayuran, kita perlu buah-buahan. Kita ada tempat tinggi Cameron Highland di Kelantan yang menanam sayur. Dan penanam sayur ni pendapatannya lebih 2,300 sebulan berbanding dengan sawah padi RM800. Okey, jauh beza. Jauh beza. Dan sepatutnya apa yang kita buat, sebahagian daripada sawah padi di bendang itu diperuntukkan untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Sebab padi ni dia punya sekarang ni dia punya hasil adalah sangat rendah. So sebahagiannya patut menjadi tapak tanaman sayuran, tanaman buah-buahan. Kalau ini boleh dilakukan, dia bukan saja meningkatkan pendapatan petani tetapi menyelesaikan masalah kekurangan makanan. Kita masih mengimport 80 bilion makanan setiap tahun. Betul. Dan ini boleh diganti. Tanam bawang pun kita tak boleh berjaya. Kenapa? Sebab tanah sawah itu pun boleh sesuai untuk ditanam bawang sebenarnya, misalnya. Ini antara strategi yang harus dilakukan dan saya difahamkan juga antara kaedah-kaedah lain dilakukan adalah sekarang ini melakukan bilateral dengan beberapa negara untuk memastikan keterjaminan makanan itu ada. Strategi begini, adakah ia merupakan strategi jangka panjang yang sesuai? Kita tidak sepatutnya meniru Singapura. Maknanya sehingga mempunyai ladang di misalnya di Myanmar atau di Vietnam atau Cambodia. Sebab apa? Kita banyak tanah. Okey. Kita banyak tanah. Kita sebenarnya kalau kita usahakan tanah yang ada, kita sangat mudah untuk mencapai self-sufficient dalam tanah. Jadi apa yang kita perlu buat ialah melabur dalam teknologi, melabur dalam
mengusahakan tanah. Mungkin hari ini kita ada masalah sebab anak-anak muda kita dah lari ke bandar dan mereka tidak memandang langsung balik kampung-kampung mereka. Kalau kita boleh promosikan dengan tarikan modal, dengan tarikan teknologi, membawa balik anak-anak muda kita untuk pergi balik ke sawah, untuk pergi balik ke kebun-kebun mereka, untuk menanam sayuran, menanam tanah, berternak ayam, itik dan sebagainya. Saya rasa ini akan menyelesaikan masalah keselamatan makanan kita dalam masa 2-3 tahun je. Okey, baik, itu apa yang diharapkan dan tentunya juga saya dengar sedikitlah daripada buah fikiran daripada Profesor. 3 hari lagi menjelang Belanjawan 2025. Dalam konteks keadilan ekonomi sosial itu, apakah yang sebenarnya Profesor melihat keperluan untuk difokuskan bagi satu tahun hadapan ini? Saya melihat 3 matlamat besar dalam belanjawan ini. Pertama ialah kesejahteraan isi rumah. Kedua ialah pembangunan yang lebih mampan dan maknanya sustainable. Dan ketiga ialah membasmi rasuah. 3 matlamat penting. Dan dalam memastikan kesejahteraan isi rumah ini, kerajaan akan meneruskan. Hari ini 10 juta isi rumah mendapat bantuan rahmah, lebih 12 bilion. Tapi 12 bilion bagi dengan 10 juta baru RM1,200 setahun. Maknanya RM100 sebulan. Alhamdulillah, itu duit juga, tapi RM100 memang tak cukup. Dan kita sebenarnya untuk kumpulan-kumpulan miskin, kumpulan-kumpulan yang 12% relatif poverty tadi, mereka memerlukan sekurang-kurangnya sebulan RM1,500. Sebab itu tahap kemiskinan mana? Itu tahap gaji minima. Tahap kemiskinan kita lah RM2,208. Jadi kita perlu mempunyai satu kaedah yang lestari, yang sustainable untuk menangani ini. Dan saya ingat kita tidak boleh melengahkan untuk menubuhkan satu institusi keselamatan sosial. Okey. Dan ini perlu mewujudkan tabung endowment yang kerajaan perlu melabur setiap tahun dan menjemput sektor awam, sektor swasta untuk turut melabur. Dan kemudian dilaburkan dengan profesional. Hasil itu akan digunakan untuk disertakan kepada semua. Betul. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, merupakan Dekan Sekolah Siswaza Malaysia University of Science and Technology MAS, atas perkongsian ini. Dan saya harapkan juga bercakap soal isu dasar ekonomi ini, ia haruslah bergerak secara serata dan meluas, kerana ekonomi itu jugalah yang akan menjadi punca kepada pembangunan sosial lebih mampan. Pokoknya angka-angka yang meninggi gunung itu tidak boleh hanya sekadar di atas kertas, ia harus dicerahkinkan sehingga ke peringkat bawahan supaya ia cukup memberikan makan minum kepada masyarakat dan memberikan ketenangan kepada masyarakat untuk tidur malam. Saya Dina Syaf Salim. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.